Kita ada Tuan Musa Awang iaitu Presiden Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PPSM bersama dengan kita. Anda boleh hubungi kita dan ingat jangan dekat dengan TV ataupun jangan buka TV, cakap kat telefon je sudah Okey. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Baik. Ini cerita nafkah ni. Nafkah itu. Jadi sekarang ni difaham kalau kita melihat kepada kes yang sebelum ini, kalau di media sekalipun lah sama ada publicity selebriti ataupun tidak, kelihatannya seperti ada penangguhan daripada satu masa ke satu masa yang lama. Apa agaknya halangan yang menyebabkan perkara itu berlaku? Pemberian nafkah atau penentuan nafkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya berhubung dengan nafkah ni, dalam menentukan berapa jumlah yang diminta, yang dipohon tu, biasa mahkamah akan lihat dua perkara, dua elemen. Yang pertama, keperluan anak tu. Kalau untuk anak lah, keperluan anak, perbelanjaan dia, makan minum, pakaian, sekolah dan sebagainya tu, tuition lah sebagainya tu, termasuk perubatan. Itu yang pertama yang mahkamah akan tengok. Yang kedua je tentang kemampuan suami untuk bayar. Kalau jumlah yang diminta tu lebih daripada kemampuan suami, biasanya tak dapat juga. Dan kadang-kadang jumlah suami itu kadang-kadang bila suami ataupun ayah tu kadang-kadang dia pendapatan banyak. Tapi besar periuk, besarlah kerak dia kan. Belanja pun banyak. Kadang bila lihat kepada pendapatan bersih dia pun tak mampu juga untuk membayar sebagaimana yang diminta oleh pihak menuntut ni, oleh isteri ataupun ibu. Jadi itu antara perkara yang menyebabkan itu yang akan ditentukan oleh mahkamah. Ya. Baik, contohnya dalam kes yang sudah dimuktamadkan berapa jumlah dan sebagainya, orang kata tu dah jatuh hukum lah macam tu kan. Tapi prosesnya tu lambat ataupun yang sepatutnya memberi nafkah tu masih lagi gagal berbuat demikian. Ini satu tindakan ingkar kepada keputusan mahkamah. Bagaimana tindakan mahkamah sendiri? Kita kena lihat Zul, sebenarnya nak salahkan mahkamah pun tak boleh juga, mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah dia memutuskan berdasarkan apa yang dinyatakan dalam undang-undang. So kalau kita nak kata kelemahan tu, mungkin saya nampak kelemahan tu dari sudut undang-undang lah yang kita ada hari ni. Yang mana pada first stage yang pertama, first stage untuk tuntutan nafkah ni, tidak ada peruntukan yang membolehkan mahkamah terus membuat pemotongan gaji. Walaupun bapa ataupun ayah tu bekerja dengan majikan, ada majikan. Dia yang ada peruntukan hanya second stage. Stage yang kedua, bila dah ada perintah mahkamah and then tak patuh, lepas tu bawa semula ke mahkamah, tunjuk sebab kenapa tak patuh dan sebagainya. So pada peringkat itu baru mahkamah boleh mengarahkan, memerintahkan untuk potongan gaji. Masalahnya bila stage yang pertama itu tidak ada peruntukan, so mahkamah tidak boleh mengarahkan ayah ini untuk memotong gaji ataupun mengarahkan majikan dia, melainkan jika ayah ini bersetuju untuk dipotong gaji. Itu yang maksudnya, berlaku. Stage yang pertama itu lebih kepada sukarela untuk melaksanakan, melaksanakan secara konsisten. Konsisten yang kita boleh faham di sini potong gaji lah. Ataupun boleh juga dibuat secara arahan tetap di bank dan sebagainya, supaya setiap bulan tu dipotong daripada akaun yang ada. Itu pun boleh dibuat. Tapi untuk mahkamah perintahkan terus potong gaji pada stage yang pertama itu tidak ada peruntukan undang-undang. Itu yang berlaku hari ini. Okey. Ya. Jadi ialah kita ni bersangka baiklah kan. Barangkali dalam stage yang pertama tu dah selesai dah, tak ada masalah. Jadi tidak perlu untuk membuat satu ketetapan potong gaji dan sebagainya. Sebab ada kes yang mungkin nak serahkan duit cash kepada anak setiap bulan supaya dapat berjumpa dengan anak dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu dilihat. Ketegasan daripada pihak mahkamah merujuk kepada perkara itu bagaimana sekarang? Ketegasan tu bergantung kepada cara kita kemukakan benda tu pada mahkamah lah. Kadang-kadang setengahnya ibu ni bila ayah tu tak bayar nafkah, dia lebih suka biarlah, tak apalah. Kan dia ada duit, dia boleh tanggung sendiri. So benda tu cuma dari segi peruntukan undang-undang, bila dah ada perintah tak dibayar, dia akan menjadi satu hutang kepada ayah itu. Dan dia akan menjadi tunggakan. So masih boleh dituntut. Maksudnya kalau katakan setahun tak bayar, kita kira lah 500 bulan contohnya, kali 12, so dia dah jadi 6,000. Hutang tu dah jadi 6,000. Kalau 2 tahun dah jadi 12,000. Dan benda tu masih boleh dituntut semula.
sebagai hutang seorang ayah kepada anak dia. Cara tuntutan tetap sama jugalah. Tetap sama, perlu dibawa ke mahkamah. Cuma proses yang kedua tu, stage kedua itu lebih mudah. Tidak seperti mana stage yang pertama. Stage pertama tu akan mengambil masa untuk menentukan kemampuan, keperluan anak. Perlu dibicarakan dengan lebih Tapi mendalam. dalam peringkat yang kedua tu barangkali perlu dilakukan semula pemeriksaan itu sebab mungkin gaji dah tak ada, itu sebab tak bayar, kan? So, penjelasan itu akan diminta juga daripada pihak ayah ini kenapa tidak bayar. Dan kalau penjelasan itu tidak memuaskan hati mahkamah boleh tapi dia tetap menjadi satu hutang. Cuma cara untuk pembayaran tu boleh difleksibelkan lah, sama ada bayar secara hutang tu dibayar secara ansur-ansur juga, ataupun dia akan bagi satu tempoh yang tentu, contoh 3 bulan ataupun 6 bulan untuk selesaikan yang 12,000 tadi tu, ataupun diminta supaya bayar sekaligus kalau ada kemampuan pada ayah tu. Kita kalau boleh kita nak imbas, kalau mungkin ada pengalaman, kita rujuk kepada kes yang lalu, mungkin dari segi kegagalan dalam menuntut hak. Sebenarnya ada kes-kes yang pernah diputuskan. Saya sendiri pun pernah ada bawa satu kes bila kegagalan ayah ni untuk bayar dan tunggakan tu dah lebih pada 30,000, dah lama dia tak bayar. So bila kita buat pelaksanaan stage yang kedua tadi tu, mahkamah arahkan bayar hari yang sama. Sebelum jam 4 petang. Kalau tak bayar masuk penjara. So pada waktu itu ayah ni sebelum ni dia beri banyak alasan. Tak nak bayar lah, tak cukup duit. Tapi bila dah ditegaskan sebegitu oleh mahkamah, dia boleh cari duit bayar hari yang sama. Maksudnya dia ada duit. Cuma dia mungkin agak culas melarikan diri untuk bayar. Itu yang berlaku. So ketegasan tu sebenarnya bergantung kepada hakim itu juga. Kita tak boleh nak kata keseluruhan mahkamah syariah itu tidak tegas, sebab ada hakim-hakim yang tegas. Sebiang hakim yang tegas itu apa yang saya lihat boleh membantu untuk memastikan ayah ini bayar apa yang dah diperintahkan oleh mahkamah tu. Okey. Ada kes pula yang barangkali tuntutan tu melebihi ialah sebab kita nampak dari mata kasar si bapa ni memang mempunyai kemampuan kan, pakai kereta besar, gaji bagus dan sebagainya. Tapi bila tuntutan tinggi, mahkamah cuma putuskan satu jumlah yang kecil, yang sedikit saja. Munasabah lah. Bagaimana agaknya proses penentuan ketetapan nafkah tu? Dia sebenarnya bila satu permohonan untuk nafkah dibuat, dia akan pergi ke satu proses yang dipanggil majlis suluh, perbincangan, negotiation antara ayah, ibu dengan seorang pegawai mahkamah. Pada peringkat ini dia akan cari jalan penyelesaian dulu. Berapa yang boleh bayar, berapa yang belanja anak. So kalau ada persetujuan di peringkat itu, selesailah. Mahkamah dah boleh perintaskan, endorsekan perjanjian itu sebagai perintah. Tapi kalau di peringkat itu tidak ada penyelesaian, masing-masing berkeras, ibu nak lebih, ayah kata dia tak mampu, so dia akan pergi pada proses perbicaraan depan hakim. So bila bicara ini, ibu yang menuntut jumlah nafkah anak itu terpaksa kemukakan. Okey, ini perbelanjaan dia tiap-tiap bulan. Segala resip keperluan yang dia pernah bayar sebelum itu perlu diserahkan kepada mahkamah. Dan kalau ada saksi, dia kena bawa pula saksi dia bagi panjang untuk menguatkan lagi dakwaan dia tu. Dan habis peringkat menuntut ni, yang menuntut plaintiff itu, maka defendant pula, ayah ni pula akan memberi keterangan. Dia akan beri keterangan, dia kata dia gaji banyak tu, dia tak mampu bayar itu, bayar ini, bayar kereta dan sebagainya kan. Kemungkinan ayah tu pun dah kahwin baru, kena tanggung isteri baru dan sebagainya. So at the end tu baru mahkamah akan tentukan berapa yang kena bayar. Itu yang pokok pangkalnya di akhirnya nanti mahkamah ataupun hakim juga akan tentukan. Walaupun sekeras mana pun hati sesiapa pun yang menuntut nafkah berdasarkan ini hak anak dia, ini hak dia, tetapi tetap akhirnya hakim juga akan. Cuma kes yang boleh diselesaikan secara cepat itu bila pergi kepada proses negotiation tadi, suluh tu, masing-masing berlapang dada, setuju semua. Itu boleh selesai cepatlah. Tapi yang jadi lambat, tetap ada black and white. Tetap ada diperintahkan. Perjanjian itu akan di-endorsekan sebagai satu perintah mahkamah yang mengikat pihak-pihak. Tidak ada sebarang hukuman kalau anda kata diingkar?
Sebenarnya banyak proses yang boleh dibuat. Salah satunya potong gaji lah. Kalau ingkar ada hukuman atau tidak? Hukumannya biasa step yang terakhir. Last kali itu yang kita sebut masih contempt of court berdegil tu, juga. Itu yang boleh dikomitkan ke penjara tidak lebih 30 hari. Ya. Cuma kadang-kadang hakim kita ini dia lebih melihat kepada akan datang. Ya. Sebab kalau katakan ayah itu dipenjarakan, so dia akan memberi kesan kepada pekerjaan dia, mungkin kena buang kerja dan sebagainya. Lagi teruk lah. Lagi tak dapat lagi lah. tak ada pendapatan untuk bayar nafkah. Anak-anak kan. Ya. Sebab itu saya kata dia itu step yang terakhir lah penjara tu. Baik, ini satu kefahaman yang perlu diambil perhatian oleh mereka yang terlibat ataupun mereka yang ada masalah lah berkaitan dengan pemberian nafkah ni. Kita nak jawab panggilan telefon. Siapa di talian? Hello? Hello. Ya, Puan Sabaria. Ya, saya Sabaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Halo. Ya, teruskan dengan soalan. Okey. Soalan saya, suami saya menikah tanpa pengaturan saya 2012. 2012. Dan dia dah keluarkan EPF dia baki setakat 2011 dan dihadiahkan kepada saya untuk kegunaan anak-anak dan bayar rumah. Okey, soalan saya, dia selepas dia nikah tanpa pengetahuan saya dan sekarang ni dia dah pencen swasta. Baik. Dan tak ada income. Sekarang ni dia masalah dia takut nak ceraikan isteri muda dia sebab macam mana dia nak sara hidup anak dengan isteri muda dia lah. So, saya pun tak tahu macam mana nak tolong dia. Pasal apa kami dua-dua persara. Jadi dia takut tuntutan di mahkamah. Dia tak ada income. Dia cuma berharap ihsan daripada anak-anak. Okey. Ya. Baik. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Puan Sabaria pasangan yang baik lah ni. Dia dah bercerai masih nak tolong bekas suami dia. Sebenarnya itu juga antara dilema yang dihadapi oleh ayah-ayah ni. Kadang-kadang yalah dia pada usia yang dah lanjut, kemudian berkahwin baru, ada anak baru, dan sampai satu ketika dia dah pencen, dapat separuh gaji dan sebagainya. Anak masih kecil yang perlu ditanggung. Ini kerja swasta tak ada separuh pun kan? Tak dapat lah. So ini antara berlaku lah. Cuma bila dalam konteks mahkamah, mahkamah akan lihat kemampuan. Itu saya risau kerana bila kes tu dibawa ke mahkamah, mahkamah akan balik pada elemen yang kedua tadi, kemampuan suami untuk bayar. Dia perlu kemukakan pendapatan dia berapa, perbelanjaan dia tiap-tiap bulan tu berapa. So kalau kata ibu ini minta lebih pun daripada yang dia tak mampu, mahkamah akan tentukan berdasarkan kepada kemampuan dia. Bukan berdasarkan pada apa yang dia minta. Okey. Itu kita kena faham. Walaupun anak baru nak belajar nak sekolah dan sebagainya, tahulah sekolah banyak perbelanjaan. Jadi bapa tu pula pesara tak ada pendapatan, jadi memang tak boleh lah, maksudnya ketentuan tu. Dia akan bandingkan dua perkara itu tadi. Perbelanjaan dengan kemampuan untuk bayar. So dua perkara tu akan dibuat comparison. Tidak akan memudaratkan mana pihak lah. Maksud tidak akan memudaratkan anak dan juga tidak akan memudaratkan ayah. Ada kemungkinan ke memang tak kena bayar langsung sebab memang tak ada pendapatan? Tidak ada kemungkinan. Tetap kena bayar. Kena juga. Sehingga anak itu boleh berdikari bekerja sendiri. Kalau yang perempuan tu sehingga dia ada suami yang boleh menanggung dia. Okey. Baik, terima kasih Tuan Musa. Satu penerangan yang jelas untuk kita nak kongsikan pada anda bersangkut paut mengenai nafkah ni. Okey, jangan main-main dengan nafkah ni sebab nak bagi anak, nak bagi isteri. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Musa sekali lagi.